Selamat pagi semua. Hari ini saya akan mulakan silibus baru iaitu topik bab 3 kegravitian. Okay. So sebelum saya mula, saya ingin ingatkan bahawa pelajar anda boleh cekkan anda punya uh, bahan PowerPoint ataupun nota di Google Classroom. Saya telah share dalam Google Classroom. Okay. Kalau pergi kepada classwork topik 3.0 kegravitian, di mana saya telah sharekan untuk bahagian A 3.1A lah, sebab hukum kegravitian semester Newton ini dia agak panjang. Hari ini saya akan cuba habiskan separuh, dan untuk minggu depan ataupun mungkin hari Ahad ke Isnin saya akan teruskan dengan 3.1B. Sebab bab 3.1 ada 6 hasil pembelajaran. Hari ini kita dapat habiskan semua. Tetapi disebabkan topik ini dia adalah topik form 6 kalau ikut silibus KBSM. So dia mungkin agak susah untuk difaham. Oleh itu saya harap saya boleh terangkan dengan jelas dan juga perlahan supaya anda boleh faham. Okay? Sebab topik ini dia lebih kepada banyak imagination. Okay, imagination dan dia punya level pun lebih tinggi berbanding dengan silibus lama. So saya harap anda boleh tanya soalan kalau anda tak faham. Okay, so boleh rujuk kepada nota PowerPoint dan saya juga share latihan. Latihan hukum gerakan, hukum kegravitian semester Newton. Dan untuk ini kita akan tengok kepada apps supaya kita nampak apa dia punya keadaan bila kita letak dua objek. Dan saya juga letak dua YouTube link yang untuk membantu pelajar lebih senang untuk faham. Nanti saya akan tunjuklah supaya anda dapat picture yang clear. Okay, so kita mulakan kelas sekarang. Okay, so PowerPoint ini adalah PowerPoint yang diperbuat daripada saya. Okay, boleh nampak kan? Okay, I hope you can see this. Okay, make sure you can see your entire screen. Oops, sorry. Okay, alright. So kalau boleh sebenarnya anda guna email MOE supaya lebih senang untuk join. Okay, kita mula sekarang. So bab ini ada 3 subtopik. Pertama adalah hukum kegravitian semester Newton. Kedua adalah hukum Kepler. Dan ketiga nanti kita akan tengoklah. Okay, so dia sebenarnya topiknya tak banyak tapi dia panjang. Okay, so kita akan tengok 3.1 dulu. Okay, right. So yang ini adalah Newton. Okay, yang ini adalah Newton. Dan kita dah belajar kan bab 2.8 tentang graviti kan. Dan ini adalah Kepler. Okay, kita tak akan tengok Kepler dulu. Kita akan study selepas kita dah habis 3.1. Alright? Okay, so untuk hari ini kita dapat belajar tentang hukum kegravitian semester Newton. Dengan formula dia F. F maksudnya daya. Okay, daya sama dengan G. Okay, G ini adalah satu constant. Okay, satu pemalar. Okay, gravitational constant. Okay, nanti kita akan tengok apa tu sebenarnya. M adalah jisim. So kita ada dua objek. Okay, satu dengan dua. So kita ada objek satu, objek dua, jisim ada jisim objek satu, jisim objek dua. Bahagi R square. Okay, R ini rujuk kepada jarak di antara dua objek. Kita panggil R. Okay, so R kuasa 2 formula dia. Okay. Dan kedua kita akan cuba guna formula ini untuk selesaikan masalah yang melibatkan situasi contohnya dua jasad pegun di bumi. Okay, kita ada dua objek yang berada di bumi. Contohnya sekarang laptop saya dengan baju saya. Contohlah, okay. Dan kedua, jasad di atas permukaan bumi. Contohnya
kalau saya letak sesuatu objek di atas lantai. Okay, so apakah daya graviti di antara objek itu dengan lantai ataupun bumi? Ketiga, kita akan tengok bumi dan satelit. Okay, bumi dan satelit. Dan keempat, kita cuba tengok daya di antara bumi dan matahari. Okay. Akhir sekali, kita akan cuba hubung kaitkan pecutan graviti G di permukaan bumi dengan pemalar kegravitian semester G. Okay, kita harap kita dapat sebutkan satu formula. G sama dengan apa? Okay, tetapi dalam jawapan ini dia ada huruf G. Kita cuba gunakan formula baru. Okay, alright. So ini adalah hasil pembelajaran kita hari ini. Okay, so soalan dia. Okay, sebelum kita mula, saya nak bagi sedikit warm up. Okay, so apakah haiwan ini? Okay, dan cuba teka apakah peribahasa ini. Okay, apakah peribahasa ini? Okay, so peribahasa adalah sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga kan. So kita tahu bila kita lompat berapa tinggi akhirnya kita pun akan jatuh kan. Kenapa akan jatuh? Sebab graviti kan. Graviti kita dah belajar. Semua objek ini dia akan jatuh ke tanah kan disebabkan ada daya graviti. Dan daya graviti ini dia akan tarik kita ke bawah kan. So kita tahu bahawa setiap ziri mempunyai berat. Okay, semua ada berat. Satu daya yang bertindak ke bawah oleh bumi. Bumi yang tarik kita kan. Alright. Dan jisim tidak akan berubah. Kalau saya pergi ke bulan, pergi ke mana-mana, jisim tidak akan berubah. Tetapi berat akan berubah mengikut tempat. Kenapa dia ubah? Sebab pecutan graviti yang berbeza. Contoh kalau saya pergi ke bulan, berat saya mungkin berbeza juga. Masih ingat tak formula berat? Berat kalau kita guna simbol W. Okay, W sama dengan mg kan. Di mana m adalah jisim dan g adalah pecutan graviti. Okay, pecutan graviti. So ini adalah ulang kaji topik 2.8. Dan kalau contoh jisim saya adalah 70 kg. Dan kalau saya di permukaan bumi. So berapakah berat saya? Okay, berapakah berat saya? So formula kalau kita tengok pecutan bumi lebih kurang 10 lah ataupun 9.81. Dan kita guna formula W sama dengan mg. Masukkan m adalah 70 darab dengan 9.81, kita dapat berapa? Dapat 686.7 Newton. Itu adalah berat saya di bumi. Tetapi kalau saya di bulan, okay, saya berada di bulan. Dan pecutan bulan adalah 1.62 sahaja. Dan kalau saya cuba kira berat, saya akan dapat 113.4 Newton. Okay, kita nampak berat saya lebih sangat kurang berbanding dengan berat saya di bumi. So mungkin anda akan fikir, oleh itu, baik saya pergi hidup di bulan, betul tak? Okay, bukan sebenarnya. Sebab berat dia akan berubah, tetapi jisim tak akan berubah. Saya berapa kg, memang berapa kg. Cuma daya tarikan oleh bumi atau daya tarikan oleh bulan adalah berbeza. Okey. Okey, ini adalah ulang kaji daripada bab 2. Okey, so kita tahu daya graviti ni dia bertindak ke atas pusat graviti. Kalau kita tengok bumi ni, dia punya pusat dekat mana? Okey, pusat dekat sini kan. Okey, tengah-tengah. So semua objek akan ditarik, okey, ditarik ke arah pusat bumi. Okey, ke arah pusat bumi. Okey. Dan kalau kita cuba tengok daya graviti bumi ini sebenarnya dia adalah daya tarikan oleh bumi. Okey, kita tengok gambar ini. Kalau saya berada di sini, saya ditarik ke arah pusat bumi. Kalau saya berada di sini, saya ditarik ke arah pusat bumi. So, bumi yang tarik kita. Okay, bumi yang tarik kita kan? Alright. So, soalan dia, sebenarnya adakah bumi kekal
tidak bergerak atau berubah tempat? Okey. Adakah bumi kekal tidak bergerak? Atau dia memang bergerak saja? Okey. Alright. So soalan dia kita akan cuba jawab nanti. Okey. Bila kita sebut daya tarikan, bayangkan sekarang kita ada dua objek. Okey, satu adalah anda. Anda duduk di atas kerusi beroda kan? Okey, kerusi beroda. Dan satu lagi adalah batu. Okey, batu yang sangat besar, sangat berat. Okey, jisim yang sangat tinggi kan? Okey, kalau anda cuba guna tali ikat pada batu ini dan anda cuba tarik. Okey, anda tarik batu itu kan? Alright. So apa yang berlaku sebenarnya? Siapa yang akan tarik siapa? Batu ditarik oleh anda ke atau anda ditarik oleh batu? Jawapan apa sebenarnya? Okey, kalau anda tarik kan, cuba tarik tali itu dan siapa yang akan tarik siapa sebenarnya? Okey, so sebenarnya kita akan nampak kita akan pergi ke arah batu. Kenapa? Nanti saya akan jawab. Saya sedang tarik kan? Saya sedang tarik. Tapi kenapa saya nampak saya lebih pergi kepada batu? Kenapa bila saya tarik, saya yang pergi ke batu, bukan batu ke arah saya? So bila kita buat tarikan, so daya tarikan kita bertindak ke arah kita kan? Kita tarik kan? Dan bila kita cuba tarik, kita akan menghasilkan satu daya tarikan pasif. Okay? Daya tarikan pasif atau kata lain tindak balas. Okay, tindak balas. Reaction. So sebenarnya batu dia pun tarik kita juga. Okay? Daya tarikan ini adalah pasif sebab kita tarik dulu, tapi batu juga tarik dengan nilai yang sama. Oleh itu kita nampak kenapa saya akan pergi ke arah batu. Jadi batu gerak tak? Batu sebenarnya dia gerak. Okay, mungkin dia gerak sedikit saja. Okay, tak berapa nampak sangat. Tapi lebih signifikan kita nampak kita bergerak ke arah batu. Kan? Okay, so anda cuba tarik batu tetapi akhirnya anda ditarik ke arah batu. Kenapa? Okay, kenapa? Sebab kalau kita cuba ulang kaji hukum Newton ketiga. Okay, masih ingat tak? Untuk setiap daya tindakan, terdapat satu daya tindak balas yang mempunyai magnitude sama dan bertindak pada arah yang bertentangan. Apa maksud dia? Kalau anda cuba pukul dinding, okay, guna tangan, guna fist, pukul dinding. Bila anda pukul dinding, anda rasa sakit tak? Okay, rasa sakit kan? Kenapa anda rasa sakit? Bila anda pukul dinding, itu adalah tindakan. Okay, tindakan. Itu adalah aktif. Apa yang anda buat, okay, contohnya 600 Newton. So, dinding akan terima 600 Newton. Tetapi, dengan masa yang sama, dinding membalas. Okay, dinding membalas daya yang sama kepada anda. Okay, kepada anda dengan 600 Newton. So, kalau anda punya tangan, okay, anda pukul 600 Newton, dengan masa yang sama, dinding bagi kamu 600 Newton. Oleh itu, ini adalah satu situasi hukum Newton ketiga. Maksudnya, kita berikan satu tindakan, nilai 600 Newton, nilai yang feedback, nilai yang tindak balas balik adalah sama. Tetapi arah dia opposite, bertentangan. Okay. So, saya suka guna perkataan karma. Okay, karma. Untuk mewakili hukum Newton ketiga. Bermaksud, kalau kita buat apa, kita akan dapat apa. Kalau kita buat jahat, nanti jahat akan datang kepada kita. Kalau kita buat baik, baik akan datang kepada kita. Okay? So, berapa yang kita buat, mesti ada tindak balas yang sama. Alright? So, kembali kepada situasi tadi kan. So, berdasarkan hukum Newton ketiga, kalau saya cuba tarik batu, tapi batu juga tarik saya dengan nilai yang sama.
Cuma arah dia bertentangan. Okay, opposite. Saya tarik ke arah saya, tapi batu sebenarnya pun tarik saya ke arah dia. Okay, so soalan dia, kenapa saya bergerak lebih jauh dengan cepat berbanding dengan batu? Okay, kalau anda tak percaya, mungkin anda boleh cuba ikatkan satu tali pada contohnya mungkin tiang. Dan anda cuba duduk di atas kerusi beroda lah dan anda cuba tarik. So anda akan nampak bila anda tarik, sebenarnya anda akan pergi ke arah tiang berbanding dengan tiang pergi ke arah anda. So kenapa sebenarnya? Okay, sebab kita tengok hukum gerakan Newton kedua. Okay, hukum gerakan Newton kedua. Apa yang dikatakan oleh hukum gerakan Newton kedua? Okay, kadar perubahan momentum bagi objek bergerak adalah berkadar terus dan sama arah dengan daya bersih. Masih ingat tak kadar perubahan momentum? Kadar perubahan momentum kalau kita guna formula. Okay, momentum formula dia adalah mv kan? So perubahan momentum adalah mv tolak mu. Dan bila kita sebut kadar, mesti ada T. Okay, so kadar perubahan momentum sebenarnya dia berkadar terus dengan daya bersih. Semakin besar daya, semakin besar kadar perubahan momentum. Okay, so formula F sama dengan ma. Okay, anda mesti ingat lah. Kalau anda tak tahu ini, anda tak pernah belajar fizik. Okay, right. So kita guna F sama dengan ma. So apa yang terjadi adalah, okay, berdasarkan hukum Newton kedua, F sama dengan ma. Okay, katakan daya yang anda tarik adalah 100 Newton. So, batu pun tarik anda dengan nilai 100 Newton kan? Okay, so anda tarik 100 Newton, so batu pun tarik anda 100 Newton. So, formula untuk pecutan A sama dengan F bagi M kan? Daya bagi jisim. Dan kalau jisim anda adalah 70 kg, so pecutan adalah 100 Newton. 100 Newton ini daripada mana? Daripada daya tarikan pasif oleh batu. Okay, 100 Newton. Dia tarik anda ke sini. Dan untuk daya tarikan anda adalah 100 Newton. Dan 100 daya ini bagi 70. Oleh itu, anda punya pecutan adalah 1.43 meter per saat kuasa 2. Okay, itu adalah pecutan anda kan. Okay, kalau kita tengok batu, okay, kalau jisim batu sangat berat kan, contohnya 7,000 kg. So, pecutan untuk batu adalah 0.014 meter per saat kuasa 2. Kita nampak nilai pecutan batu sangat kecil kan berbanding dengan pecutan saya. Oleh itu, saya akan bergerak lebih cepat berbanding dengan batu. Sebab jisim batu lebih besar. Jisim batu lebih besar berbanding dengan jisim saya. So, batu mungkin dia bergerak, tetapi bergerak dengan sangat sedikit saja. Tak berapa obvious sangat. Okay? So, itu adalah sebab kenapa bila kita tarik batu, tapi in the end kita ditarik oleh batu. Okay? So, itu sebab kita ada hukum Newton kedua dan hukum Newton ketiga. Okay? Interesting kan? So, sebenarnya kalau kita tengok, anda dan batu bergerak ke arah yang bertentangan. Maksudnya, saya bergerak ke arah batu, batu bergerak ke arah saya. Cuma sebab saya lebih ringan berbanding dengan batu. So, saya bergerak lebih obvious berbanding dengan batu. Okay? Kalau kita tengok magnet. Okay? Magnet ini, satu magnet yang kecil dan satu lagi magnet yang besar. So, siapa yang akan tarik siapa sebenarnya? Kedua-dua ada daya tarikan kan? Okay? Magnet kecil akan tarik magnet besar. Magnet besar juga akan tarik magnet kecil. Tetapi siapa tarik dengan lebih obvious? Okay? Daya dia sama. Cuma sebab jisim. Okay, jisim untuk magnet kecil ni dia sangat rendah. So dia akan pecut dengan lebih banyak berbanding dengan magnet besar. So magnet kecil akan tertarik lebih ke arah magnet besar. Tetapi magnet besar juga akan ditarik ke arah magnet kecil. Okay. Of course, kalau kita tengok magnet dia semakin jauh.
Kalau magnet semakin jauh, maka dia punya daya tarikan juga semakin kurang kan. Okay. Kalau magnet dia semakin jauh, dia punya daya tak berapa besar. Kalau dia dekat, dia akan dapat daya yang lebih tinggi kan. Oleh itu, sebenarnya kita kembali kepada topik hari ini. Okay. Kenapa saya nak senaraikan contoh tadi? Sebenarnya bila kita jatuh ke atas lantai, ke atas tanah, okay, sebenarnya kita ditarik oleh bumi kan? Betul tak? Itu kita dah belajar dalam bab 2. Tetapi sebenarnya pada masa yang sama kita tarik bumi ke atas juga. Mungkin anda rasa ya ke? Betul ke? Kenapa bumi itu tak berapa bergerak ke atas? Okay, itu sebab kita tahu jisim bumi dia sangat tinggi. Okay, sangat tinggi. Seperti kita tengok gambar ini kan. So, kalau apple ini adalah kita. Dan bumi ini memang bumi lah. Bila kita tarik antara satu sama lain, siapa yang gerak lebih banyak? Of course, kita yang gerak lebih banyak kan. Bumi mungkin tak berapa gerak kan. Tapi sebenarnya dia gerak sedikit. Sangat sedikit. Tapi kita tak nampak juga. Okay. So, as great as Galileo was, Isaac Newton was the one who really hit it out of the park with this idea. He said that gravity is not just about Earth pulling things, but rather that everything that has mass creates a gravitational force. Maksudnya, Isaac Newton, dia kata bahawa bukan bumi yang tarik semua objek. Okay, itu kita dah belajar bab 2 kan. Itu sebenarnya salah. Sebenarnya, setiap objek mempunyai daya tarikan. Okay, setiap jisim, setiap objek mempunyai daya tarikan. You dengan saya, semua ada daya tarikan. Kalau kita tengok apple dengan bumi. So Newton say that the apple is pulling on the earth in exactly the same way as the earth is pulling on the apple. Okay, maksudnya kalau apple dia tarik bumi, sama dengan bumi tarik apple. Then you might ask, why doesn't the earth fall up to the apple? Mungkin anda akan tanya, kenapa bumi tidak jatuh ke arah apple? Kenapa? Well, the answer to that is, it does. Sebenarnya bumi memang akan jatuh ke arah apple. Mungkin tanya lagi, ya ke? Betul ke? Just not very much. Actually, is an immeasurably small distance. Okay, sangat kecil jarak dia. So, apple gerak dengan sangat banyak, tetapi bumi dia bergerak mungkin sangat sedikit. Nanti kita akan tengok. Okay, so kita tarik. Bila kita tarik, kita akan bergerak ke arah yang bertentangan. Tetapi kita bergantung pada jisim. Kalau bumi dia sangat besar, jisimnya sangat tinggi, dia bergerak dengan sangat sedikit. Okay, so nampak tak? Sebenarnya sekarang anda kena ubah suai konsep. Bukan semua objek jatuh ke bawah bumi. Bukan maksudnya bumi tarik kita. At the same time, kita tarik bumi juga. Okay, so untuk hari ini, anda dah up satu level. Okay, saya nak cakap anda dah belajar satu level yang lebih tinggi. Okay, maksudnya kalau dulu sejak sekolah rendah sampai form 4, anda selalu ingat bila kita jatuhkan objek, okay, kita ingat sebab ada daya graviti, so objek akan turun, akan jatuh. Okay, sebenarnya tak, bukan. Itu sebab kita ada daya graviti antara dua objek. Kita ada graviti antara dua objek, di mana kedua-dua objek ini mereka akan saling tarik, saling menarik antara satu sama lain. Bumi tarik kita ke bawah, tapi kita sebenarnya tarik bumi ke atas. Tetapi jarak itu sangat kecil. Okay, boleh faham tak? Ini adalah satu konsep yang sangat baru. Okay. Orang yang biasa mereka tak faham dan mereka tak tahu benda ini. Kalau you ceritakan dengan you punya family, you punya kawan lain yang tak belajar fizik, mereka ingat you gila. Okay, tetapi ini sebenarnya fakta. Okay, sebab bila kita jatuh,
kita ke arah bumi, bumi pun ke arah kita. Okay. It's a very new idea. Maybe it takes time for you to adapt, but as we go on, I believe you can accept that. Okay, alright. So, kita tengok pada buku teks. Okay, buku teks sebenarnya kita boleh tengok kepada saya tak tahu pukul surah apa lah. Okay. So, pada tahun 1687, Isaac Newton mengemukakan dua hubungan yang melibatkan daya graviti antara dua jasad. Okay. Daya graviti ini dia berkadar terus dengan hasil darab jisim dua jasad, iaitu F berkadar terus dengan M1, M2. Dan daya graviti berkadar songsang dengan kuasa dua jarak di antara pusat dua jasad tersebut, iaitu F berkadar songsang dengan R kuasa 2. Okey, itu maksud dia. Kalau jisim 1, jisim 2 semakin besar, maka daya graviti pun semakin besar. Okey, setuju tak? Okey, saya ulang. Kalau jisim bertambah, maka daya graviti pun akan bertambah. Betul tak? Kalau kita ada seorang budak kecil dan juga seorang dewasa, so jisim untuk budak kecil 20 kg, jisim untuk dewasa ini 80 kg. Daya graviti mana yang lebih besar? Of course, yang lebih tinggi jisim kan? So, jisim semakin besar, daya graviti akan semakin besar kan? Okay, so itu satu. Kedua, daya graviti berkadar songsang. Maksudnya, kalau jarak dia semakin jauh, so daya graviti akan semakin kurang. So, jarak dia semakin besar, daya akan semakin kurang. Seperti magnet tadi kan, saya sebut magnet kan. Kalau magnet dia sangat dekat, daya tarikan akan sangat besar kan. Tapi kalau magnet dia sangat jauh kan, sangat jauh, daya tarikan akan tak berapa besar. So, daya tarikan akan sangat kecil. Okay, so kita ada dua hubungan. Pertama, daya berkadar terus dengan jisim. Kedua, daya berkadar songsang dengan jarak antara pusat. Okay, kuasa 2 jarak antara pusat. So, kita ada formula F berkadar terus dengan M1, M2 bagi R kuasa 2. Okay? So, berkadar langsung maksudnya kita ada satu constant kan. So, constant ini sebenarnya adalah G. Okay? Kita letak G. So, F sama dengan G M1, M2 bagi R kuasa 2. Di mana G ini adalah satu nilai constant. Okay, nilai constant. Mengapakah daun yang layu itu bergerak ke arah bumi? Kedua-dua daun dan bumi mengalami daya graviti yang sama. Hal ini menyebabkan daun dan bumi bergerak mendekati antara satu sama lain. Okay, daun akan turun dan bumi akan cuba bergerak ke atas. Disebabkan jisim bumi jauh lebih besar daripada jisim daun, so daya graviti tidak ada kesan yang ketara ke atas pergerakan bumi. So bumi kita nampak dia tak berapa gerak. Oleh itu pemerhati di bumi hanya memerhati daun jatuh ke arah bumi. Okay, so formula F equals to G M1 M2 over R square. Ini adalah formula. Okay, so G ini jangan risau, soalan akan bagi. Okay, dalam formula sheet akan bagi. Pemalar kegravitian G besar ini adalah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okay, 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Dan unit dia adalah Newton meter kuasa 2 kg negatif 2. Okay, macam nak tahu unit dia sebenarnya? Kita tahu F sama dengan G M1 M2 bagi R square. So G sama dengan F darab R square bahagi M1 M2. Dan kita tengok kepada F. Unit untuk F adalah Newton. Unit untuk R square adalah meter kuasa 2. Unit untuk jisim adalah kg. Kg dalam kg adalah kg kuasa 2. So unit untuk pemalar kegravitian adalah Newton meter kuasa 2 per kg kuasa 2. Okay, so formula ini tolong ingat. Okay, tolong ingat kita akan guna formula ini sepanjang kelas. Okay.
So M1 adalah jisim objek pertama, M2 adalah jisim objek kedua. Au adalah jarak di antara pusat jasad pertama dan pusat jasad kedua. Alright, kita tengok contoh Okay. So hasil pembelajaran pertama dah selesai. Kita dah tengok formula kan. Kita tengok hasil pembelajaran kedua. Kalau kita tengok case pertama, dua objek yang bergun. Okay, contohnya, hitung daya antara jasad berjisim 6 kg dan jasad berjisim 12 kg dengan jarak 20 cm antara pusat mereka. So, kalau macam ni, saya boleh lukis. Okay, saya cuba lukis macam ini supaya lebih senang untuk faham. Saya ada satu objek 6 kg, satu lagi objek 12 kg. Dan pusat, okay, bukan tengok jarak macam ini ya. Bukan. Kita kena tengok jarak di antara pusat. Maksudnya di center dia. Okay, center dia. Okay, so pusat jasad adalah 20 cm. Dan formula adalah F sama dengan G M1 M2 bagi A kuasa 2. So G, jangan risau, soalan akan bagi. Okay, 6.67 adalah 10 kuasa negatif 11. Darab jisim 1 adalah 6 kg. Okay, 6 kg. Jisim 2 adalah 12 kg. Bahagi AU, jarak di antara pusat adalah 20 cm kan. Tetapi 20 cm anda kena tukar kepada meter. Okay, 0.2 meter. So 0.2 kuasa 2. Tekan kalkulator, anda akan dapat jawapan 1.2 darab 10 negatif 7 Newton. Okay. 1.2 darab 10 negatif 7 Newton. Sama dengan berapa? 0.00000012 Newton. Okay. So ini nilai untuk daya tarikan. Okay. Daya tarikan. Maksudnya, setiap dua objek ini akan mengalami daya tarikan F sama dengan 0.00000012 Newton. Okay. Jisim 2 akan tarik jisim 1 sebanyak 0.000012 Newton. Jisim 1 akan tarik jisim 2 dengan 0.000012 Newton. Okay, itu maksudnya. Sangat kecil kan? Okay. Alright, dan seterusnya. Okay. So, kalau kita cuba hitung daya antara jasad berjisim 12 kg dan jasad berjisim 12 kg dengan jarak 20 cm. Okay. Kalau saya buat case yang kedua, so sekarang 12 kg, 12 kg, sama juga saya masukkan formula. Okay. Saya akan dapat nilai dia 2.4 darab 10 kuasa negatif 7 Newton. Okay. Masukkan formula saja kan. Right. Okay, untuk soalan ketiga, kalau saya cuba gunakan jisim 6 kg, jisim 12 kg, tetapi jarak dia 40 cm. Okay, jarak dia 40 cm. So, sama juga guna formula F sama dengan G M1 M2 bagi A square. So, nilai akan dapat 3.0 darab 10 kuasa negatif 8. Okay. Negatif 8. So, semakin besar ke semakin kecil? Kalau kita nampak jarak dia semakin besar, daya dia semakin kecil. Okay. Jarak dia semakin jauh, semakin besar, daya akan semakin kecil. Kalau A dia besar, F akan jadi kecil. Okay. Alright. Dan untuk case keempat, hitung daya antara jasad berjisim 6 kg dan 12 kg dengan jarak 10 cm. Sekarang jarak dia sangat kecil kan. So, masukkan formula juga, tukar kepada 0.1, kita dapat nilai dia 4.8 darab 10 kuasa negatif 7 Newton. So, lebih besar nilai dia. Jarak dia kecil, nilai akan besar. Okay, so A, B, C, D. Apa yang saya buat adalah, kalau B saya ubah jisim. Okay, saya ubah jisim. Dan C saya ubah jarak supaya lebih jauh. Dan D saya ubah jarak supaya lebih dekat. Dan kita tengok kepada jawapan tadi. Okay.
Apabila M1 sama dengan 6 kg, M2 12 kg atau 20 cm. Kita akan dapat jawapan ini kan. Tadi kita dah tunjukkan. Okey, sekarang B M1 12 kg, M2 12 kg atau 20 cm. Apa yang ubah sebenarnya? Yang ubah adalah M1 kan. Okey, yang lain tak ubah kan. 12 kg, 12 kg, 20 cm, 20 cm. Okey. So, kita dapat jawapan. Okey, F prime. F prime maksudnya daya yang baru. Okey, daya yang baru. Maksudnya kita ubah situasi, kita ada daya yang baru. Okey, 2.4 darab 10 negatif 7 Newton. Okey, cuba bandingkan jawapan di antara A dengan B. Apa yang beza sebenarnya? Okey, berapa beza? Ada berapa pergandaan dia? How many times? 2 times kan? Kalau kita nampak 1.2 kalau saya darab 2, saya dapat 2.4 darab 10 negatif 7 Newton kan. So kalau kita ada case atau soalan macam ni, okay, kita nampak situasi dia sama, cuma mungkin kita gantikan jisim daripada 6 kg kepada 12 kg. Kita tak payah lagi masukkan formula. Faham tak? Tak payah masukkan formula F sama dengan G M1 M2 over R square. Lepas tu kita masukkan nilai. Tak payah. Okay, kita ada satu cara yang lebih senang untuk buat dengan cara penggantian, okay, substitution. Okay, apa yang kita nak tengok adalah kita tahu perubahan untuk jisim satu daripada 6 kg kepada 12 kg kan. Tadi M1, sekarang ubah menjadi 2M1 kan, faham tak? Tadi 6 kg, sekarang jadi 12 kg. So, 1 M1 adalah 6 kg. So, 2M1 adalah 12 kg. So, sekarang M1 ini kita ubah menjadi 2M1. Bila saya buat macam ini, saya guna substitution. Formula F sama dengan G M1 M2 bagi R kuasa 2 kan. Cuma M1 ini sekarang saya tukar menjadi 2M1 sebab dah kali 2. Okay, dah kali 2. So, kita akan dapat jawapan G 2M1 M2 bagi R kuasa 2. Nampak tak? Okay. M1 ini dah ubah menjadi 2M1 sebab dah kali 2, dah darab 2. Dan kita letak 2 ini ke depan. Okay, ke depan. So, 2 G M1 M2 bagi R kuasa 2. Dan cuba tengok G M1 M2 bagi R kuasa 2. Dia sama dengan ini tak? Sama dengan situasi yang sebelum kan? So, dia sama dengan 2F. Faham tak? Sebab kita dah cari nilai daya dulu. Okay, sebelum kita ubah apa-apa. Tapi bila kita dah ubah jisim, kita tak payah masukkan nilai 12 kg, tak payah kira. Okay, tak payah kira dah. Kita terus guna substitution. Maksudnya kita dah tukar M1 dengan 2M1. Okay, oleh itu kita dapat jawapan 2 darab 1.2 darab 10 kuasa negatif 7. Dan dapat jawapan 2.4. Apa tak cara ini? Cara ini lebih senang sebab kita tak payah kira. Tak payah kira sudah. Kita terus guna cara penggantian. Kita cuba carikan hubungan antara M1 dulu dan M1 selepas. Okey? Ini adalah satu contoh. Dan kita cuba tengok contoh yang kedua. Okey? Untuk C, apa yang berubah adalah ubah jarak. Okey? Jarak yang ubah kan, yang lain tak ubah kan. So, sekarang R ini, okey, kita dapat jawapan dulu, kita tadi kira kan, F prime adalah 3.0 darab 10 negatif 8. Okay. Kalau kita cuba carikan hubungan sebenarnya, yang ini bagi 4, akan dapat jawapan ini. Okay, kenapa bagi 4? Okay, cara dia, sekarang R mula-mula 0.2 meter. Kita gantikan dengan R sama dengan 0.4 meter. So, sama dengan 2R kan? 2R yang dulu kan? Sebab 2 dalam 0.2 jadi 0.4 meter kan? Right? Dan bila kita masukkan formula,
F sama dengan G M1 M2 bagi R square kan. Okey. Jisim semua tak ubah, saya kekal saja. G M1 M2. Tetapi R ini sekarang bukan R. Dia adalah 2R. Sebab jarak saya dah 2 kali ganda. So 2R kuasa 2. Faham tak? Bukan R dah. Sekarang 2R. Okay. So saya dapat jawapan G M1 M2 bagi 4 R kuasa 2. 2 kuasa 2, 4. R kuasa 2, R kuasa 2. So sama dengan 1/4 G M1 M2 bagi R kuasa 2. Nampak tak? So sekarang daya saya sebenarnya 1/4 daripada daya yang sebelumnya. So sama dengan 1/4 F. Oleh itu, daripada jawapan tadi, saya cuma darab 1/4 saja. Saya terus dapat jawapan. Okey? Senang tak? So saya tak payah masukkan nilai G berapa, M berapa, saya tak payah tulis panjang. Saya terus guna cara substitution. Ini adalah lebih kepada kemahiran matematik ya. Anda kena buat latihan supaya anda lebih mahir untuk cara penyelesaian ini. Okey. So kita tengok kepada working dia. So F prime daya baru ini sama dengan G M1 M2 kekal. R tukar menjadi 2R. Dan kita kuasa 2 sama dengan G M1 M2 bagi 4R square. Kita keluarkan 1/4 ini, kita dapat 1/4 F. Sama dengan 1/4 darab nilai jawapan tadi. Okay, 1.2 darab 10 kuasa negatif 7 dapat 3.0 darab 10 negatif 8 Newton. Okay, faham tak? So tak payah masukkan jawapan tak? Tak payah masukkan nilai 6 point bla 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 darab 10 kuasa berapa. Okay, tak payah. Sebab kita mungkin buat silap bila kita nampak nombor yang sangat besar atau sangat kecil. Okay, dan kita tengok kepada soalan D. Dan sekarang kalau dia punya jarak adalah 10 cm. Okay, so kita nampak daya akan menjadi besar. Okay, darab 4. 1.2 darab 4 jadi 4.8. Okay, so nampak tak? Kalau dia punya jarak bahagi 2. So kita dapat daya dia darab 4. Kenapa dia ada 2 lepas 4? Sebab jangan lupa kita ada kuasa 2. Okay. Kalau jarak semakin dekat, maka daya akan kuasa 2 kan. Okay. So R sekarang kita tukar menjadi 1/2R. Okay. 0.1 meter kan sama dengan 1/2R. Dan saya masukkan 1/2R ke dalam. Saya akan dapat 1/4 R square. Okay. Dan kalau anda matematik okey, sepatutnya anda boleh faham kenapa menjadi ini. Okay. G M1 M2 bagi 1/4 R kuasa 2 sama dengan G M1 M2 bahagi 1/4 R kuasa 2. Okey, bahagi maksudnya G M1 M2 darab 4/R kuasa 2. Okey, bagi pecahan sama dengan darab. Kita terbalikkan. So, kita dapat 4 G M1 M2 bagi R kuasa 2. Dan G M1 M2 bagi R kuasa 2 adalah F. So kita dapat 4F. Okey, boleh? Boleh tak? Okey, of course kalau anda nak masukkan nilai tak ada masalah. Okey, tak semestinya kena guna cara ini. Tapi kalau soalan dia suruh anda dengan tidak menjalankan pengiraan, okey, tuliskan jawapan dalam bentuk F. Okey, F. So, kita tak boleh kira, kita kena guna cara macam ini. Nanti dalam latihan ada soalan macam ni, nanti anda boleh cuba. Okay? So kita dah kira kan,
daya dia tengok 4.8 dan 10-7 Newton dan sebagainya kan. Okey. So, ini adalah situasi yang berkaitan dengan persamaan Newton. Okey, kalau jisim dia, sekejap. Okey, kalau kita tengok formula biasa kan, kita ada dua jisim M kan. Okey. MM dengan D kan. D adalah jarak. Okey. So kalau saya punya jisim, jisim kedua, saya dua kali ganda. So kita akan dapat macam ni. GM1, M2 dah menjadi 2. 2M2. Faham tak? Kalau kita punya jisim, nampak tak? Sini 2M, sini pun 2M. Sekarang kita akan menjadi G, 2M1, 2M2, A kuasa 2. Kalau jisim dia 3 kali ganda, GM1, 3M2, bagi A kuasa 2. Okey, faham tak? So, maksudnya, kalau F sama dengan ini kan. So, bila kita masukkan 2M2, kita akan dapat 2G_M1 M2 bagi A kuasa 2. So, F ini adalah GM1 M2 bagi A kuasa 2 kan. So, sama dengan 2F. Maksudnya, kita ada 2 kali ganda. Okey. Dan kalau kita tengok seterusnya, untuk jarak, kalau jarak saya, seperti biasa, jarak saya telah tambah 2 kali ganda kan. So, kita akan dapat GM1 M2 bagi 4A kuasa 2. Kan? So, sama dengan 1/4. GM1 M2 bagi A kuasa 2 kan. So, 1/4 F. Kalau jarak saya dipendekkan macam tadi kan. So, dia akan 4 kali ganda. Dapat 4F. Okay. So, kalau kita ada ubah jisim, ubah jarak. So, G. Okay, saya tunjukkan jawapan. So, kita dapat G 2M1, 2M2, 2A kuasa 2. So, kita dapat jawapan 4GM1M2 bagi 4A kuasa 2. So, potong juga kita akan dapat F. Okay, dapat F. Okay, so ini adalah soalan berkaitan dengan ratio, dengan nisbah, dengan pergantian. Anda nanti boleh cubalah. Alright. Okay, seterusnya, kalau kita cuba soalan ni, okay, apabila M1 6 kg, M2 12 kg, A 20 cm, kita dapat nilai ni kan. Okay, sekarang kalau saya ubahkan dia punya jisim 1 12 kg, M2 24 kg, dan A 40 cm. Okay, berapakah F? Okay, boleh cuba tak? Okay, so apa yang berubah adalah jisim. Okay, jisim dekat sini ubah kan. Dan jarak pun ubah juga kan. So, berapakah nilai F sebenarnya? F yang baru ini. Kalau saya nak anda punya jawapan dalam bentuk berapa F. Okay, berapa F. Saya tak mau anda macam ni. F prime sama dengan 6 point bla 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 darab 12 darab 24 bagi 0.4 kuasa 2. Okay, tak mau. Saya tak mau macam ni. Sebab ini leceh. Saya perlu tulis banyak-banyak. Kan? Okay, apa yang saya nak anda buat adalah tuliskan dalam bentuk GM1 M2. So, jawapan dia, kita tengok sekarang M1 ini dia dah ubah menjadi 12 kg kan. So, sama dengan 2M1. Dan untuk M2 dia 2 kali ganda kan. So, M2 dah menjadi 2M2. Dan untuk A ini 20 cm jadi 40 cm kali darab 2 kan. So, sekarang menjadi 2A. So, apa yang kita nak buat adalah formula F sama dengan G. M1 sekarang kita letak 2M1. M2 kita letak 2M2.
Okay, dan R kita letak 2 R kuasa 2. So, sama dengan 4G M1 M2 bagi 4 R kuasa 2. Sama dengan G M1 M2 bagi R kuasa 2. Dan yang ini jawapan sebenarnya sama dengan sini. Sama dengan F. Okay, nampak tak? So, jawapan 4GM1 M2 bagi 4 R kuasa 2. Akhirnya kita dapat jawapan F saja. Okay. Kadang-kadang jawapan dia tak nak you tulis dalam nombor. Dia nak anda tulis dalam sebutan F. Dia bagi anda F ini, anda kena tulis dalam sebutan F. Okay, so anda kena buat cara macam ni lah. Okay, right, ini adalah example. Okay, ada soalan tak? Okay, saya nak tengok ada soalan tak? Masih boleh tak? Okay, ada soalan tak? Kalau tak ada, kita sambung. Okay, agak baru kan idea ni. Okay, dan kita dah nak habis dah. Okay, tolong bersabar dengan saya. Okay, seterusnya. Okay, sekejap. Okay, seterusnya. Kita dah kira kan? Okay, kembali kepada soalan konsep. Okay, cikgu, tadi anda cakap semua objek ada daya tarikan kan? Anda cakap kalau ada objek A, objek B, A dengan B dia akan tarik kan? Tarik antara satu sama lain kan? Kenapa kalau macam ni, kenapa dua orang ini mereka tarik antara satu sama lain tak? Kalau saya duduk di sebelah kawan saya ataupun dengan adik atau abang saya, adakah saya dengan abang saya akan tarik antara satu sama lain? Adakah bila saya duduk, okay, saya duduk macam ini, abang saya duduk macam ini, dan nanti kita punya position akan semakin dekat. Adakah betul? Betul tak kalau kita akan semakin dekat? Sebab dia tarik kan? Kalau tarik mesti semakin dekat kan? So, apa jawapan dia? Okay. Kita tengok kepada pengiraan dulu. Okay, kita cuba buat pengiraan secara matematik. Okay, kalau jisim untuk dua orang adalah 50 kg. Okay, 50 kg dan juga 70 kg ya. Okay, 50 kg and 70 kg. Okay, dan mereka duduk berdekatan jarak 10 cm kan. Macam anda duduk di dalam magma. Okay, 10 cm. Okay, kita cuba kira berapa daya antara dua-dua. Okay, kita cuba gunakan formula berkira. 6.67 dan 10 negatif 11 darab 50 jisim pertama, 70 jisim kedua. Bagi jarak 0.1. Okay, nilai adalah 2.33 darab 10 negatif 5 Newton. Sama dengan 0.00000233 Newton. Besar ke kecil? Sangat kecil kan? So, kita ada daya tarikan antara satu sama lain. Tetapi nilai daya graviti ini sangat-sangat kecil. Tak sampai 1 Newton pun. Nampak tak? Sangat kecil. So, daya ini sangat kecil sehingga kita boleh abaikan. Kita tak akan rasa tiba-tiba bila saya duduk di sini, tiba-tiba saya akan bergerak ke sana. Tak. Okay. Sebab nilai daya adalah sangat kecil. Okay, sangat kecil. Okay, itu adalah sebab kenapa kita tak akan tertarik antara satu sama lain. Okay. Kita memang tertarik tetapi nampak tak obvious. Walaupun daya graviti merupakan daya semesta, dua orang di permukaan bumi tidak akan merasai kesan daya graviti antara satu sama lain. Hal ini kerana daya graviti antara jasad berjisim kecil mempunyai magnitude yang sangat kecil. Contohnya dua orang yang masing-masing berjisim 50 kg dan 70 kg,
hanya mengalami daya graviti sebanyak 2.3 dan 10⁻⁷ Newton jika mereka berdiri sejauh 1 meter. Okay, so sangat kecil. Kecuali jisim anda sangat besar seperti jisim untuk bumi. Nanti kita akan tengoklah. Okay, alright. So, kita dah habis case pertama. Okay, untuk break, saya tunjukkan satu video. Okay, video di mana di mana saya punya okey, saya tunjukkan video. Okey, dekat sini boleh tekan Okay, maybe you can understand. Okay, saya cuba besarkan. We saw that the gravitational force is the attractive force between any two objects with non-zero mass separated by a distance. So does the apple fall towards the earth, or does the earth move towards the apple? Or do both move towards each other? It's actually simple logic. This is the earth, and say this minuscule object is an apple. Based on what we learnt about the gravitational force, both apply an equal force to attract the other object towards itself. So if the forces are equal, which one will accelerate more? Based on the Newton's second law, we know that the force applied is the product of mass and acceleration. So the acceleration will equal force over the mass. The acceleration is inversely proportional to the mass. If the mass is more, the acceleration will be lesser. As the mass of the earth is much more than the mass of the apple, it is the apple that accelerates towards the earth and not the other way around. Hope that makes it clear. Now the question is, how do we quantify this force? To understand this, we need to understand a simple concept. And this simple concept is called the universal law of gravitation. Say there are two objects, A and B, separated by a distance d. The distance between the centers is considered the distance between the two objects and not this distance. Assume that the mass of object A is m1 and that of object B is m2. As object A is bigger, let's assume m1 to be bigger than m2. The universal law of gravitation says that every object in the universe attracts every object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Ini bermaksud daya graviti antara dua objek sebenarnya berkadar terus dengan hasil darab, if the product of their masses, maksudnya hasil darab jisim kedua-dua objek dan berkadar songsang, inversely proportional. Berkadar songsang dengan kuasa 2, okay, jarak kuasa 2 antara dua objek. Let me repeat. The force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. With this data, we can write it mathematically like this. So if the mass of any of the objects increases, the gravitational force will have more magnitude. And more the distance between the two objects, the lesser will be the gravitational force. Directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. This can be written as F equals G times M1 times M2 over D squared. G here is the constant of proportionality and is called the universal gravitational constant. The equation can be modified and written as G equals F times D squared over M1 times M2. The value of G was found out by Lord Henry Cavendish using a torsion balance. The universally accepted value of G is 6.673 times 10 raised to negative 11. What will be the units of G? Force is newtons. As the distance is in meters, we have meters squared. And as the mass is measured using kilograms, we multiply this with kilograms raised to negative 2. This is the value of the universal gravitational constant. Okay, so ini adalah yang pertama. Okay,
And then kenapa kita akan tidak ditarik antara satu sama lain? Not this one, sorry. Okay, ini adalah advertisement. If there are two objects, A and B, with masses m1 and m2, separated by a distance d, then the gravitational force between them is given by this formula. And uppercase G here is called the universal gravitational constant, and its value is approximately equal to 6.673 times 10 raised to negative 11 Newton meter squared per kilogram squared. The gravitational force is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. This is the universal law of gravitation. Now let me assume that you're looking at this video at home on your computer. So if any two objects attract each other, why don't you get pulled to the computer, or why doesn't the computer get pulled towards you? The answer is pretty logical. It's not only you and your computer in the picture. There are other forces acting on you and the computer. Take the gravitational force of the Earth, for instance. It's pulling you as well as the computer so strongly towards itself that the force between you and the computer is negligible compared to it. So, kenapa kita tak akan tertarik antara satu sama lain? Okay, itulah sebab daya graviti. Contohnya, daya graviti adalah 600 Newton kan. 600 Newton ini lebih besar berbanding dengan 0.00001 Newton kan. So, daya graviti ke bawah ini lebih besar berbanding dengan daya graviti antara dua objek. Oleh itu, kedua-dua objek ini sebenarnya dia lebih kepada bawah. Ditarik ke bawah berbanding dengan ditarik antara satu sama lain. Also, there'll be force of friction, which is much more than the gravitational force between you and the computer. You will also get the answer by looking at this formula. The value of the universal gravitational constant is very, very small. To calculate the force between you and the computer, m1 and m2 will be your mass and the computer's mass respectively. But if you calculate the gravitational force between you and the Earth, or the computer and the Earth, then one of the masses will be the masses of the Earth, which is massive as compared to the other two masses. Which is why the gravitational force pulling you and the computer down is much, much bigger than the force pulling you two towards each other. So if you and your friend are standing next to each other on Earth, the gravitational force between you two will not propel you towards each other. Okay, so ini adalah penerangan kenapa kita tidak akan tertarik antara satu sama lain. Okay, right. Dan okay, dan saya nak tunjukkan kepada apps ini. Okay. Okay, so kalau kita ada dua objek, okay, dua objek ini, satu jisim 100 kg, satu lagi jisim dia 400 kg. Dan bila mereka berada di jarak, contohnya daripada 2 meter kepada 6 meter, so jarak adalah 4 meter kan. So jarak ini 4 meter, so kita boleh guna formula untuk kira. Kira bahawa kita dapat jawapan untuk daya lebih kurang macam ini. Okay, which is very, very small. Kalau saya cuba tambahkan jisim, kita nampak dia punya daya semakin besar. Okay, daya semakin besar. Saya kurangkan jisim, daya semakin kecil. Okay. Dan kalau saya cuba letak jauh, okay, nampak nombor dia semakin turun kan. So, bila semakin jauh, nombor akan semakin kecil. Kalau semakin berdekat, makin dekat kita nampak daya dia semakin besar. Tapi even though tengok sangat dekat, dia punya nilai pun masih kecil sangat. 0.00000. Okay, very small kan. Okay, so ini adalah contoh simulasi lah. Anda boleh main. Okay, alright. Dan untuk next class saya akan tunjuk inilah. Okay, this is quite fun lah. Okay, dia lebih kepada bulan, matahari dan juga bumi.
Ini saya akan bincang pada kelas yang seterusnya. Okay. Dan kita sambung kepada PowerPoint kita. Okay, so case pertama kita dah selesai. So case kedua, okay, kalau kedua-dua jasad di atas, case kedua jasad di atas permukaan bumi. Macam contoh, saya berdiri di atas bumi kan. Okay, di atas bumi. Nah, kita tengok bumi ini, dia punya jejari. Okay, adalah 6.37 dalam 10 kuasa 6 meter. Okay, so berapakah daya graviti antara bumi dengan saya? Okay, saya yang berjisim 70 kg. So sekarang, biasanya kita akan guna apa? W sama dengan mg kan? Okay, so kalau 70 darab G adalah berapa? 9.81. Kita dapat jawapan kan? Okay, cara kedua untuk kira daya graviti. Kita guna F sama dengan G M1 M2 bagi R kuasa 2. Dan G sini adalah, tadi kita nampak 6 poin lebih kan. Okay. Darab jisim pertama adalah contohnya manusia. Jisim kedua adalah jisim bumi. Dan jarak di antara saya dengan bumi, okay, kita panggil pusat bumi ya, iaitu 6.37 dalam 10 kuasa 6. So kita punya working adalah macam ini. Okay. 5.97 dalam 10 kuasa 24 dalam 70 bahagi jarak. Okay, jarak. So sama dengan 686.94 Newton. Okay, ini saya kira daya graviti dengan cara hukum kegravitian semester Newton. Formula ini. Tapi kalau kita ikut bab 2, okay, kita ikut bab 2, kita guna formula W sama dengan mg. So G adalah pecutan graviti kan, 9.81. So kita dapat 686.7 Newton. So kita dapat dua nilai ini lebih kurang sama kan. So sebenarnya kalau kita nak kira graviti, daya graviti, kita boleh guna dua-dua formula. Untuk manusia, daya graviti adalah berat sebenarnya. Okay, adalah berat kita sebenarnya. Sebab berat ini maksudnya daya yang ditarik ke bumi. Okay, ataupun daya graviti. Okay, so daya graviti di antara manusia dengan bumi adalah sama dengan berat. So kita boleh cuba buat satu persamaan. Fg ni, Fg adalah, okay, Fg adalah G M1 M2 bagi R kuasa 2. Okay, saya nak sebut lah, kita ada banyak daya kan. Okay, kita ada banyak, nanti kita akan banyak belajar daya geseran, daya bintangan dan sebagainya kan. So lebih baik kita labelkan, okay, G ini untuk daya graviti. Okay, daya graviti. Kalau kita ada daya untuk apongan, okay, kita akan tulis FB. Kalau pelajar form 5 dah tahulah buoyant force. Okay, so kita akan tuliskan simbol supaya kita tak keliru. So Fg ini sama dengan W. So formula G_M1 M2 bagi R kuasa 2 sama dengan mg. So di sini kita jadikan M1 adalah jisim manusia. Okay. Dan M2 adalah jisim bumi. So M, okay, M1 jadi M. M2 jadi M besar. Dan kalau kita cuba potongkan M ini, kita akan dapat G M besar per R kuasa 2 sama dengan G. Okay. Dapat formula untuk pecutan graviti. Dan kalau kita cuba masukkan nilai, okay, G memang dah tahu kan, 6.67 dalam 10 kuasa negeri 11. Dan jisim untuk bumi 5.97 dalam 10 kuasa 24. Dan R adalah jejari untuk bumi. Kita akan dapat jawapan lebih kurang 9.81 meter per sat kuasa 2. So that's why saintis mereka guna cara ini untuk tentukan nilai pecutan graviti bumi. Okay, sama dengan 9.81. Okay, 9.81. Okay, kalau kita cuba tengok kepada bulan, okay, cuba cari pecutan graviti bulan. Kalau masukkan nilai untuk jisim bulan, okay, jisim bulan adalah 7.348 dalam 10 kuasa 22 kg. Dan jejari bulan 1.7371 dalam 10 kuasa 6 meter. Nah, kita akan dapat pecutan graviti
bulan adalah 1.62 meter per saat kuasa 2. Okay, so kita boleh guna cara ini untuk tentukan pecutan graviti bagi setiap planet. Marit, Zuhal, semua boleh. Kita boleh guna cara ini untuk tentukan nilai dia. Kalau kita tahu dia punya jisim dan juga jejari. Okay, so ini sebenarnya adalah hasil pembelajaran ketiga. Okay, iaitu G sama dengan G besar, M besar bagi R kuasa 2. Okay. Kalau kita cuba tengok graf, okay, kita tengok graf, disebabkan R ini adalah R kuasa 2. Okay, so bila kita ada graf R kuasa 2, okay, dia akan turun dengan sangat-sangat cepat. Lebih cepat daripada biasa. Kalau kita ada graf, contohnya anda ingatkan, Y berkadar songsang dengan X kan? Okay, so X dengan Y, dia akan macam ini kan? Kalau X kuasa 2, dia akan turun dengan lebih cepat. Okay, lagi cepat. Dia akan turun contohnya macam ini. Okay, lagi cepat. Okay, so kita nampak nilai G ini berkadar terus dengan jarak dari pusat bumi bagi kedudukan R kurang daripada jejari bumi. Tapi kalau dia lebih, dia akan berkadar songsang. Okay, berkadar songsang. Okay, lepas tu kita tengok case ketiga. Okay, masa dah berapa? Ada 15 minit lagi. Okay. Untuk kelas seterusnya, saya akan terangkan kenapa satelit tidak akan jatuh. Okay. Untuk kelas seterusnya, kita akan tengok kenapa satelit tidak akan jatuh. Okay, kalau kita cuba tengok satelit ini, dia dilancarkan ke luar angkasa kan. So, dia mesti di atas permukaan bumi. Okay, contohnya, kalau kita berdiri di sini, ini adalah di permukaan bumi. Kalau di atas permukaan bumi, maksudnya dia bukan berada di atas tanah. Dia terbang di atas. Tapi dia bukan terbang saja kekal satu tempat. Dia sebenarnya dia akan pusing. Okay, setelah dia akan pusing mengelilingi bumi. Dan kenapa dia akan pusing? Kita akan tengok jawapan pada kelas yang seterusnya. Okay, contohnya, hitung daya antara satelit berjisim 5,000 kg yang berada 3 km di atas permukaan bumi dengan bumi berjisim 5.97 dan berkuasa 24 kg. Okey, sekarang kita masih guna formula sama. F sama dengan G M1 M2 bagi R kuasa 2 kan. Okey, tapi R ini jarak dia di antara pusat bumi dengan satelit adalah jejari bumi tambah jarak daripada permukaan bumi ke satelit. So, jarak sekarang, R sama dengan R besar tambah H. Okay, R besar tambah H. Kenapa saya nak tulis R besar tambah H? Sebab jarak dia bukan di atas bumi saja, tetapi dia ada ketinggian. Dia mengelilingi. So, kita ada hasil R tambah H. So, dekat sini mula-mula ada R kan? Kita dah tukar menjadi R tambah H. So, jawapan adalah kalau kita tengok dia punya jejari 6.37 dalam 10^6 tambah 3 km kan. So, 3 dalam 10^3. Okay. Dan jisim kita masuk je lah, masukkan dalam formula. Kita akan dapat nilai 49,021.02 Newton. Maksudnya, satelit ini dia ditarik oleh bumi dengan nilai 49,000 Newton. Sangat besar kan? Bumi pun ditarik oleh satelit dengan nilai 49,000 Newton. So, soalan kenapa satelit ini dia tak akan jatuh? Okay, nanti kita akan tengok jawapan pada kelas yang seterusnya. Minggu depan lah. Okay. Untuk last kali, kita tengok case keempat untuk matahari. Okay. Kalau bumi dengan matahari, okay, bumi dengan matahari, hitungkan daya antara matahari berjisim 1.989 dalam 10^30 kg dengan bumi jarak 1.5 dalam 10^8 km. Okay. Guna formula yang sama. So, masukkan nilai. Cuma km tukar kepada meter. So, 1.5 dalam 10^11. Kita dapat jawapan
3.52 adalah 10 kuasa 22 Newton. So sangat besar. Jadi adakah bumi akan jatuh ke arah matahari? Adakah bumi kita akan jatuh ke arah matahari? Okey. Adakah planet-planet lain akan bergerak ke arah matahari? Okey. Kita akan bincang pada kelas yang seterusnya. Okey, kita akan bincang dalam kelas yang seterusnya. Nanti kita tengok adakah bumi akan semakin dekat dengan matahari. Okey. So, untuk hari ini kita dah habis. Kita dah belajar tentang formula ini GM1 M2 bagi A kuasa 2 dan kita dah study 4 case yang berbeza. Okey, 2 jasad pergun, jasad di atas permukaan bumi, bumi dan satelit dan bumi dan matahari. Dan kita dapat tuliskan formula G sama dengan G besar M besar bagi A kuasa 2. Okey, so ini adalah part 1 untuk hukum kegravitian semester Newton. Ada soalan tak? Masih okey tak? Okey, semua okey tak? Okey, so nampaklah dia punya chapter ini dia agak different, agak berbeza banding dengan chapter yang biasa. Okey, tapi saya harap anda masih okey lah. Alright. Lepas tu ada latihan. Okey, dekat sini ada latihan. Anda boleh download dan cuba buat. Okey, saya tunjukkan latihan itu 3.1A. Okey, latihan dia. Okey, so hitung daya yang antara peluru berjisim 2 kg dan pemberat berjisim 4 kg dengan jarak 50 cm. Okey, so pertama gunakan formula. Okey, formula dia F sama dengan G M1 M2 bagi A kuasa 2. Okey, so G adalah 6.6 7 dalam 10 kuasa negatif 11. Darab jisim 2 kg dan juga 4 kg bahagi 50 cm tukar kepada meter 0.5. Okey, dapat jawapan. Alright. Dan soalan B berdasarkan 1A dengan menyebut jawapan F prime dalam bentuk F, hitung daya antara jasad apabila jisim peluru adalah 4 kg. Okey, maksudnya saya tak mahu anda kira masukkan formula, tak mahu. Saya mahu anda buat dengan cara nisbah ataupun ratio. Okey. So apa yang berubah adalah M1 ini okey, sekarang dia menjadi apa? 2 kg kepada 4 kg dia jadi 2M1 kan. So, formula F sama dengan G. Saya tak mahu tulis 6.67 dalam 10 kuasa negatif 11, tak mahu. Saya tulis G saja. M1 sekarang adalah 2M1. Okey, ini prime. Then M2 bahagi A kuasa 2. So, sama dengan 2 G M1 M2 bagi A kuasa 2. So dengan ini adalah F kan. So sama dengan 2F. So jawapan untuk B1 adalah 2F. Okay, I want you to do something like this. Bukan masukkan nilai. Lepas tu untuk soalan 2 sama juga. Okay, berapa F sebenarnya? Soalan 3 berapa F? Okay. Boleh cuba. Nanti saya akan sharekan jawapan. Okay, dan soalan-soalan lain boleh cuba buatlah. Okay, cuba buat.
Kalau anda cuba buat dan boleh faham, maksudnya anda okey dengan topik ini. Alright? So, ada 7 minit lagi. Saya buka kepada anda. Kalau ada soalan boleh tanya saya. Kalau tak ada, kita boleh tamatkan kelas pada hari ini sebab nanti saya ada kelas Form 5. Saya ada ulang kaji pasien untuk pelajar Form 5. Okey, ada kelas ada soalan tak? Am I too fast? Okey. Okey, kalau tak ada, kita tamatkan kelas pada hari ini dan kita jumpa pada Isnin depan. Saya ucapkan selamat Hari Wesak kepada pelajar penganut Buddha, dan untuk pelajar-pelajar lain, selamat bercuti dan stay at home, keep drinking water and stay clean. Okay, stay clean, stay safe. Alright, terima kasih.